A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa lagi pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini tuan-tuan ialah balasan terhadap orang yang menafikan zuriat, orang yang tidak mengaku anak dia, orang yang tidak mengaku zuriat dia. Tuan-tuan, bagaimanakah balasan yang disediakan oleh Allah terhadap golongan ataupun orang seumpama ini? Kerana sedia kita maklum tuan-tuan bahawa bayi ini pada asalnya tidak ada. Bayi dan anak ini asalnya tidak ada di dunia ini. Jadi semua di kalangan kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan lelaki dan perempuan ini lalu terhasillah daripadanya bayi ataupun anak. Jadi pada peringkat awal pertemuan antara lelaki dan wanita inilah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir sejenak tuan-tuan. Bagaimana kejadian manusia ini, daripada mana manusia datang, dan nikmat Allah taala yang mencantumkan benih-benih ini menjadi anak dan juga zuriat, bergerak di hadapan kita, boleh berlari, boleh bercakap, suatu yang ajaib tuan-tuan. Macam mana air yang tak boleh bercakap, air yang tidak boleh nak melompat ataupun bergerak, tapi akhirnya bertukar menjadi orang. Air itulah yang berjalan di muka bumi ini. Bahkan daripada air itulah keluarnya orang yang soleh, para anbiya dan salihin, dan orang yang hebat, yang mana tuan-tuan ia suatu kejadian yang perlu kita fikir dengan mendalam ini. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita supaya kita berfikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Dan hendaklah manusia itu, insan itu melihat daripada apa dijadikan dia. Dia kena ingat asal usul dia. Kalau tak, dia tak sedar diri. Kalau tak, dia rasa sombong. Ini yang kita kata, kena ingat siapa kita, dari mana. Mimma khuliq, Tuhan kata dari apa dijadikan dia. Kita daripada jenis apa? Daripada mah ke kita? Adakah body kita ni mah? Jual di pasaran boleh 140 segreng tu. Adakah body kita mah? Kalau tak mah apa, orang perak boleh jual di pasaran hari ni pun mahal juga. Kalau lah body kita besi, boleh jual orang kurang 8 sen sekilo. Kalau besi buruk, besi molek stainless steel, harga mahal lagi. Itu nak beritahu orang. Kalau kita plastik, ada harga dia. Plastik dia jual di pasaran pun tinggi. Kalau kita daripada minyak, orang minyak lah kita ni. Kalau kita ni daripada minyak petrol, boleh $60 setong kita ni. Nak sebut kalau kita daripada bahan-bahan yang boleh dijual tuan-tuan di pasaran, tentulah kita mahal. Dan kita ini adalah barang yang berharga tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita daripada mana asal usul kita, untuk kita faham bahawa khuliqa min ma'in dafiq.
dijadikan daripada air yang memancuk. Mana buatan kita ni daripada air. Itulah tuan-tuan, buatan kita ni bukan mah, bukannya dengan perak, bukan dengan petrol, bukan dengan plastik, bukan dengan kayu. Kita bukan dengan besi. Kita daripada air. Air yang memancuk, yang Allah Ta'ala mengajak kita berfikir sejenak supaya jangan kita takabur daripada ingat dan mengibadatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu saja. Nak suruh kita perebah, nak suruh kita tunduk kepada Allah yang mencipta kita. Kalau tak boleh tunduk juga, apa jenis bahasa orang pun kita tak tahu. Apa jenis orang kita buat daripada air yang hina, tiba-tiba tak nak tunduk pada pencipta. Jenis apa orang kita ni kalau kita tak nak tunduk kepada pencipta kita, tak ada langsung rasa takut dan bimbang dalam hati kita, ini tentang balasan Allah Ta'ala. Jenis apa benda kita ni kalau kita kira ni yang kita sebut tak ingat asal usul, tak sedar diri dari mana mari dan dari mana pencipta kita. Ini suatu yang Tuhan kata tengok, Tuhan khabar dalam Quran. Jangan kita buat lalu gitu saja. Tuhan kata tengok, falyanzur, tengok. Dia kata mikir, mu ada otak, mu ada fikiran, mu fikir dari mana mu mari dan daripada buatan mana Tuhan buatmu. Mahal sangat ke mu? Tu mana daripada emas perak ke, ataupun bahan buatanmu daripada besi ataupun juga tembaga. Tembaga pun mahal, boleh buat harga satu bahan komoditi. Atau buat dari getah sudah lah, getah murah pun tak apa, tapi boleh buat jual tau. Daripada timur umpamanya. Tuhan minta kita melihat, lalu Tuhan menyebut pada kita dari mana. Kalau mu tak nak tahu, kalau mu tak nak khabar, aku khabar. Tuhan kata khuliqa min ma'in dafiq, dijadikan daripada air yang memancuk tadi. Inilah asal usul bayi dan kita semua tuan-tuan. Yang mana air ini tempat asal dia dari mana? Dalam tanah ke air ni? Air ni mari mana? Air ni dari tanah ke air macuk? Kata air macuk sini, kalau gitu air banyak, air pacuk ada. Tu tengah-tengah rambau ada air pacuk. Dan air itu ke manusia boleh buat dengan air pacuk tu ke mana? Kalau ada air pacuk, air terjun pun ada. Banyak air atas dunia ni. Tuhan beritahu asal usul air yang memancuk itu mari daripada mana. Dia kata yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Air itu datang daripada tulang sulbi dan juga daripada tara'ib, antara dua dada wanita tuan-tuan. Itu tempat mari air tu. Tempat keluar air tu situ. Orang lelaki daripada tulang sulbi dia, orang perempuan antara dua dada dia. Itulah yang datangnya air yang menjadikan kita semua tuan-tuan, yang mana tempatnya tak dibubuh atas kepala air tu, dia tak bubuh bawah kaki, dia bertengah. Dia bertengah air tu. Air dia bertengah. Kalau dia bawah jadi air kecing. Jadi air kecing. Kalau dia bawah dia jadi air kecing. Dia tak bawah. Kalau dia buat atas jadi air mata. Air mata. Air liu. Kakak-kakak orang tak berakhir belaka tu. Dia buat atas. Orang nangis kat tu beg air mani. Ataupun batuk sikit kahak kat tu beg air mani. Tu susah kita. Rasa sejuk-sejuk sikit nak pacang air mani. Susah kita. Nyawa molek dah. Tempat yang paling selamat. Tak paling selamat hak lelaki dia belakang. Mak dia tahu ni bahaya depan ni. Hak lelaki ni kerja hari-hari ni. Kalau buh air tu depan, belanggar apa punuh dia dulu dah. Tepuh dengan orang dalam masjid pun air tu kocok dah. Nak kata yang sipang pandang nyebuh belakang.
Berbelakang kerana orang lelaki dalam kehidupan ni banyak aktiviti dibuat di luar. Bahaya kalau bos luar. Bos di kepala lutut umpamanya. Main bola acur air tadi tau. Belaga kepala lutut. Ini tengok. Yang boboh dia tuan-tuan tengok. Yang boboh di tempat yang selamat. Dari segi security tu tinggi tu. Kehebatan ni ilmu Allah Ta'ala. Ni dah ubuh air tu barangan tuan-tuan. Yang ubuh di tulang belakang, simpanan belakang. Bila kita sebut tempat yang selamat, simpang belakang. Tengok pokgak, simpan senjata dia belakang, askar pikul di belakang. Tempat tu selamat. Orang nak mari ambil pun payahlah bila duduk di belakang. Kalau ada orang mari ambil air kita mudah-mudah. Wak air di kepala lutut. Senang. Nampak ambil lalu. Ni payah. Ni boboh di tulang belakang. Kerana kawasan tu adalah kawasan yang di tengah-tengah tempat simpanan. Bukan sebarang orang boleh ambil. Tak ada orang boleh kenanya. Tak ada orang boleh kaca pada zuriat kita ni. Simpanan dia khok. Dia belakang ni. Yang mana simpanan tadi kalau terjadi apa-apa di bahagian body depan dulu. Lah di belakang tu masih jauh kecuali terkena impak yang kuat, hentakan yang kuat, barulah dia patah tulang belakang. Umpama ini antara rahsia bagaimana kebijaksanaan Allah Ta'ala membuat air itu tuan-tuan di tempat simpanan yang kukuh tadi. Bagi wanita pula dia buat di antara dada dia. Tu tempat simpanan juga. Tempat simpanan yang strategik situ. Bukan sebarang simpan tu. Kalau yang buat tempat lain jadi susah kita nak cakap malam ni. Yang buat tempat simpanan strategik situ. Dia takung tu di tengah dada tadi. Ni nak khabar kalau situ maknanya kalau situ siapa situ hak lain pakai rebah habis jika situ raja dia lah orang puangnya situ tempat dia tuan. Dia kira hak lain tu ngikut je. Makna kalau boleh siapa tahan situ lah. Makna hak lain-lain tu kau dak pakai kain lah. Kau cakap mudahnya nak kata itu kerana tempat simpanan yang dikira paling strategi untuk wanita ni. Bagaimana Tuhan buat tuan-tuan, kejadian kita memang penuh dengan kebijaksanaan ni. Lalu air tadi yang mana apabila dia mula bercantum daripada lelaki dan wanita tuan-tuan, di sinilah bermula macam mana janin terbentuk. Air yang asalnya kalau kita buang tak jadi apa air tu. Air tu kalau kita buang tak jadi apa, tak jadi orang pun air tadi. Tabur atas tanah. Bor baja pula. Tak jadi. Habis gitu je air tadi. Atau ambil gelas, tabur dalam gelas, kucar pula, buah garang, buah tak jadi apa. Dia tak ada berlaku. Dia nak juga kepada tempat khuf dia. Tengok tempat proses dia. Ini bagaimana kita sebut manusia tidak boleh menjalani kehidupan tanpa wanita, tak boleh. Dunia akan sengit kalau orang lelaki saja. Dunia akan sengit kalau perang saja. Sebab itu ada di sana peraturan perkahwinan, hubungan suami isteri. Dah inilah yang cuba dihapuskan oleh kebanyakan orang yang jauh dari agama hari ni tuan-tuan. Dia nak padamkan semua ni. Dia tak worry dah ada lelaki ada puan, dia nak sama berlaku. Boleh hidup ikut suka hati. Laki sama lelaki budak apa, puan sama puan budak apa ni. Golongan yang cuba menentang kuasa Allah Ta'ala. Tidak ke mana golongan ni tuan-tuan. Tidak ke mana. Walau usaha duit wang ringgit, masa dan tenaga dikeluarkan untuk menentang kuasa Allah Ta'ala ni, tak ke mana. Tak ke mana. Itu kita beritahu tak ke mana. Jumlah pun tak bertambah. Ada melarak dia jadi bertambah tiap tahun. Jadi jumlahnya sampai bilion orang tak ada. Menentang kuasa Allah Ta'ala ni. Perhabis masa je. Perhabis masa kita sebut tuan-tuan. Kerana fitrah mula menjadi yang lahir dalam bayi itu
memang telah menerima konsep adanya lelaki, adanya perempuan tadi. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang pembentukan dalam rahim ibu. Dan dialah yang telah menetapkan lelaki ataupun wanita. Ini suatu perkara yang melibatkan pada sudut ilmiah yang dalam pada hari ini, tuan-tuan. Mana pakar-pakar perubatan tidak berjaya lagi untuk mengetahui secara tepat bayi lelaki ke bayi perempuan. Kalau alatan-alatan yang digunakan canggih, walaupun bermacam-macam jenis ultrasound, macam-macam jenis peralatan untuk tengok, tuk bidang dulu duk rasa perut, tengok bayi tadi jatuh kok mana, kok kiri ke kok kanan, mula bahan rambang tuk bidang tadi. Bila kata lelaki beli baju warna biru, dah tubik puang, marah saja di mak tadi. Ini contoh-contoh yang kita kata bagaimana pakar-pakar perubatan dan doktor pun ada yang meramalkan bayi tadi pada usia ketika berada dalam janin selepas berbulan-bulan, tapi ramalan tidak tepat. Ramalan tidak tepat. Kata anak puang, pakak belilah baju warna pink, kata anak puang dah tubik jatan. Seorang tak apa, dua polo. Tu kata tak mari dalam fikiran anak adalah kembar, tuan-tuan. Laki pula lari terus daripada telohan yang telah dibuat oleh pakar perubatan tadi. Jadi Allah Ta'ala saja yang tahu pada peringkat awal lah. Dah lama dah boleh tahu lah. Hari ni dah terbentuk dah organ-organ tertentu, boleh baca. Bila ada alat tengok organ tu, boleh tengok sangat hari ni. Dah telefon bimbit pun boleh tengok hari ni, dengan kemajuan ilmu yang ada. Dari peringkat awal mencantumkan air tadi, yang menyebabkan air, temungan air itu ini tidak diketahui oleh pakar perubatan. Ini adalah ilmu ghaib yang dikuasai oleh Allah, yang tidak diberikan, tuan-tuan, pada mana-mana pakar sekalipun. Apa air itu bercampur dengan air itu, tak dengan air lain banyak lagi, berjuta-juta spesies sperma air mani yang pancukkan tadi. Kenapa dia pilih pada regu yang betul itu? Ini yang mana pakar tidak berjaya menghuraikan kenapa dia kejar tu, kenapa menang yang tu, kenapa bercantum yang tu, kenapa yang lain-lain tidak menjadi benih yang boleh mengeluarkan anak, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. Allah lah dia kata. Jadi bila sebut manusia ni, Allah lah. Ya, khabar terus-terang dia tak kata sini mak ayah. Dia tak kata mak ayah lah yang membentukkan baby dalam rahim. Dia tak kata. Ada mak ayah diri pun tak tahu. Mak ayah sendiri pun tak tahu ngandung ke tak. Kalau tak tahu, mak ayah diri pun tak tahu ngandung. Kahwin 4 tahun tak beranak. Tak tahu. Kadang-kadang baru kahwin 4 bulan lekat dah. Ada juga. Baru kahwin, rumah tak ada lagi, kereta tak ada lagi. Keadaan gaji pun 2-3 ribu tak stabil lagi. Susah. Allah susah dia kata. Baru ni kau 4 bulan ada dak dia kata. Susah dia. Mula mula nak gugur pun ada juga ni. Antarlah fikiran-fikiran yang dihasut oleh syaitan. Gugur dia kata. Kewangan kita tak cukup lagi. Tu wanita pula. Mak ayah duk pesan dak. Jangan beranak lagi. Biar stabil dulu. Ada rumah, ada kereta dulu. 2 tahun kurang-kurang baru beranak. Jangan beranak dulu. Ayah duk pesan dak. Makin takut. Isteri makin takut kadang-kadang. Takut beranak. Jadi hubungan pun jadi tidak intim manalah bila berlaku demikian. Akhir pakak jangan kabur ke mertua kita, kan dia marah kita. Tu orang larang dah.
dapat anak dalam 2 tahun dah mari anak. Lepas kat 2 orang tu jangan bagi tahu. Dia jangan bagi tahu kata dia. Masing-masing pakak 2 orang tu. Jangan bagi tahu bang. Saya dah 4 bulan dah. Dah 4 bulan dah. Dia kata tu tak mari darah tak keluar katakan. Boleh jadi nak mengandung lah tu. Kadang berlaku benda-benda yang sedemikian tu kan. Kerana bila berlaku lama tak keluar darah tu, takut lalu dah 4 bulan dah dia kata tak mari, dia kata tak susah kita. Kadang-kadang bila jadi gitu nyopak sipang daripada mertua takut marah yang pasal dia kata jangan khabar kat orang, ke suami dia. Dia beritahu ke suami, jangan beritahu ke orang ni. Dia kata mertua kita pun jangan tahu sama sekali, kita 2 orang saja tahu dah. Jadi masalah juga kerana kelewatan mari haid ni mungkin tanda mengandung lah. Kelewatan mari haid ni biasanya mengandung lah. Jangan beritahu ke orang bang, saya kat 3 bulan dah lewat, dia kata. Abang dia pun pergi kerja pagi tu dah. Apa dia berjabat, mari orang TMB. Mari orang TMB cek meta api. Orang TMB ketuk pintu kata awak lewat dah. Dia kata. Kejut dia kata dah. Siapa bagi tahu ni, dia kata. Tu orang mari cek meta api kata lewat. Dia ingat lewat hik dia. Dia kata dah siapa bagi tahu, dia kata. Kita tahu, dia kata. TMB kata kita tahu. Dia kata tak apalah. Suami saya pergi kira lah sekarang, dia kata awak pandai-pandai sangat dia. Aduh, suami dia pergi ke pejabat. Dia kata dah awak tahu mana lewat-lewat. Kita tahu dia tu. Dah lama mana lewat? 3 bulan. 3 bulan dia kata. Dah tahu mana? Semua orang tahu, dia kata. Ni, tengok ni. Tengok dalam komputer tengok. Ada. Malu sungguh, dia kata. Lewat 3 bulan. Seluruh dunia tahu lewat 3 bulan tadi. Ada dalam komputer rupanya. Akhir ngaluh dia. Dah tuan nak buat apa, dia kata. Saya lewat ni. Lewat 3 bulan nak buat apa? Kita nak potong lah. Dia kata. Itu nak potong. Dia dengar gitu takut lalu. Nak potong hak siapa? Potong hak mu dia tu. Nak potong hak siapa lagi? Potong hak mu lah. Dia kata. Tengok. Takut tak takut tu. Dia potong hak saya. Nak pakai apa dia tu? Nak pakai apa dia potong hak saya? Pakai liling lah dia tu. Nak pakai apa? Hak tu. Dah apa potong? Boleh kalau bayar mula kita sambung mula. Kata potong boleh sambung lagi. Dia kata tengok yang mana kadang-kadang masalah lebatkan pada zuriat ni. Kadang-kadang tak nak zuriat tadi. Tuhan kata aku yang buat tu. Bukan kerjamu nak tambah tu, kan kerjamu aku yang buat. Kena rojok ke aku. Jangan buat pandai-pandai. Mari zuriat nak buang, mari zuriat nak buang. Jangan. Kena tanya aku Allah Ta'ala. Huwallazi, dialah. Huwallazi yusawwirukum. Dialah yang membentuk kamu tu. Dia dari awal ya buat. Tanya kat sepatah hukum belum nak gugur, belum nak buang. Nak tanya sepatah buat dia, kerja dia ni yang yusawwirukum, yang membentuk, menggambar ke janin tadi tuan-tuan fil arham, dalam rahim, kaifa yasha, macam mana ko area dia lah, dia nak macam mana tuan-tuan. Mu nak laki ya wi puang, mu nak puang ya wi laki, mu nak seorang ya wi kembar. Ni nak apa? Kaifa yasha, ikut area dia. Tak semestinya hak mu doa, tak mesti hak mu mayang aja, tak semestinya hak mu lenggang perut tu jadi serupa semacam mana yang kamu nak tadi. Kerana di sini kaifa yasha, semacam mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. La ilaha illa wal azizul hakim. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana tuan-tuan. Jadi mempertikaikan kedatangan bayi ni sebagai satu perkara yang tidak boleh diterima. Seolah-olah Tuhan tak pandai. Seolah-olah masa Tuhan buat tak tepat. Seolah-olah waktunya tidak kena.
Masa orang tak ada kerja, ekonomi meleset ni lah, anak ramah. Masa kerja tak bagus lagi, pakat rendah ni lah, boleh anak sangat. Dah tua-tua dah, piti dah habis dah. Dah akad. Nak nikah dak beranak situ dah. Kata masa tu piti dah lipah dah, kaya dah, rumah 5-16 buah, tanah rata riti sana sini, tapi nak anak tak ada. Tu tengok, yang apa tiga dia tu Al-Hakim, dia yang bijaksana, dia buat pandai dah. Jangan mu duk ingat masa mu nak kena ikut area mu, kena bagi. Masa mu tak ambil, ikut area jangan bagi dah. Pada masa mu nak dia bagi, kadang-kadang masa mu nak dia tak bagi. Macam-macam fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tu. Kami uji kamu ni dengan baik dengan buruk tu, semua ujian belaka tu bagi hamba tadi. Jangan nak suruh Tuhan ikut telunjukmu, ikut area-mu. Kita minta lama mana dah, tak bagi-bagi Tuhan dah, putus asa dah kita. Jangan. Kita sebutkan di sini tuan-tuan, kerja Allah Ta'ala yang membentuk baby tadi dalam rahim, dia maha bijaksana tuan-tuan. Jadi apabila kita dah faham demikian, lalu janin yang tadi mulalah terbentuk, dan sampai satu masa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ibu yang mengandung tadi berasa susah suka. Bukan senang mengandung ni, bukan senang baby duduk dalam rahim ni, bukan senang. Duduk perut somong, nak pergi beli pun kena bawa. Nak pergi masuk dalam tandas kena bawa. Susah. Kau boleh buang dulu macam beg sekolah kan senang. Nak masuk tandas bubuh luar dulu. Pas keluar tandas pakai pula beg tadi, galah pula. Nak tidur sipang dulu. Pergi sekolah esok galah pula. Lain. Kau boleh cabut gitu. Ni tak boleh cabut. Tak boleh cabut. Dia menyebabkan masyarakat tengok, oh Allah, mana dak nikah mengandung. Kalau boleh cabut, lama yang cabut dia dah. Balik kampung cabut dulu sipang di KL tu dah. Balik kampung molek aja. Balik KL pakai mola. Ramai awak gitu. Nak kau barang tak boleh cabut. Bahkan Allah Ta'ala memberikan rasa tak senang, tak selesa. Jadi luga nak mutuk. Jadi macam-macam. Pada masa itu body menerima benda baru. Yang mana body kata benda pelik ni, tak ada benda ni. Mari mana benda ni? Mula nak loya tekuk lah. Suap makanan mula nak jeluk dah. Jadi ngedang pelik-pelik. Dulu kok burung burung cakap cendrawasih ke benda. Amak dulu kakak pelik-pelik tu. Burung berdada putih ke benda. Cendrawasih ke benda. Dulu payah. Learning macam-macam lah. Kakak-kakak pelik. Kadang stoken busuk benak juga. Boleh hidup stoken tu pun tak apa dah kata dia. Ni macam-macam jenis yang kita sebut dunia hari ni tuan-tuan, yang mana Allah Ta'ala bagi tahu macam mana kesusahan ibu mengandung ini. Kerana itu Allah Ta'ala berkata, wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Dan telah kami pesan pada manusia ini, buat baiklah kedua ibu bapa tu. Buat baik, dia kata buat ihsan. Buat ihsan yang baik, yang terbaik, yang bagus. Kerana dia ni hamil oleh mak dia tadi tu dan keadaan yang payah. Hamil tu sendiri payah dah. Tu berat dah tu perut tu. Makin lama makin berat dah. Timbang naik semua. Naik 60 dah 80 kadang-kadang. Timbang jadi naik. Tu. Adik baju dak muat dah. Dia jadi banyak perkara ni. Bukan hanya perasaan pandangan orang saja. Capung baju dak muat pula. Makanan dak boleh makan yang biasa dah. Tak boleh dah, kerana body dah kata benda pelik ada dalam ni. Benda pelik ada dalam perutmu ni. Benda pelik ada ni. Jadi body pun mula berubah situ. Tidur tak serupa dulu dah. Kerja tak boleh buat macam dulu, jadi mudah letih. Pengeluaran emosi nak marah derah. Keadaan tak mengganggu kepada kehidupan ni.
Ada kebah situ, kebah sini, bekok situ, sembak situ, dan macam-macam lah yang kita kata ini, yang disebut oleh Allah. Dia hamil, itu ibunya mengandungkan dia dalam keadaan yang payah, dan juga melahirkannya pun dalam keadaan payah. Jadi di sebalik payah-payah inilah tergamuk ada di antara ibu bapa yang tak mengaku anak. Ni ya. Keadaan kita dah cerita tak ada macam mana Allah Ta'ala buat dari awal, pergerakan, perubahan, pembentukan tadi berlangsung dengan baik, keluar baby dengan baik, selamat, ada susah-susah apa, sehat bayi tadi, tiba-tiba ada ibu bapa yang tak mengaku anak dia. Jadi inilah yang kita nak bawakan pada malam ini tuan-tuan. Itu hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut bahayanya bila ibu bapa tidak mengaku zuriat ini. Dah begini pun banyak kita baca dalam surat-surat khabar. Dan kita dengar daripada percakapan orang ramai. Tak mengaku anak dia. Tak mengaku kerjaan dia, tak mengaku. Kita kata. Orang tu juga lah duk tanggung, duk pera budak dia. Dia lari tak tahu tak ke mana. Ngaku bukan zuriat kita tau. Dia bukan anak kita kata. Ada keadaan kerana kemiskinan, ada keadaan kerana kecacatan. Cacat, OKU, tak ngaku anak. Buang gitu saja. Dan kadang-kadang juga kerana krisis rumah tangga, kerana perceraian. Bila benci pada pasangan tadi, pakai anak dia benci, bukan anak dia tau. Ini antara contoh-contoh kita kata bagaimana ada manusia di atas dunia ini yang tahu latar belakang budak tadi daripada awal kejadian siapalah mengandung dan beranak, tiba-tiba boleh lagi tak mengaku anak dia tuan-tuan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intafa min waladihi liyafdahahu fid dunya fadahahu Allah tabaraka wa taala yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad qisasun biqisas." Sesiapa yang menafikan anak dia menafikan anak dia, tak ngaku anak, ada sebab lah yang terjadi demikian tu. Jadi ngaku anak orang lain pun tak boleh, tak ngaku anak kita pun tak boleh. Dia kawal dah undang-undang peraturan Allah Ta'ala, dia kawal dah supaya kehidupan dunia ini jadi kemah. Mung ngaku hak mung, hak orang mung jangan duk ngaku anak mung. Ambil anak tiri bank ke dia, apalah besar jadi wali nikah apa. Ini masalah belaka ni kita kata yang mana dikira melampau daripada hukum Tuhan, tak duduk di atas garisan yang betul. Anak sendiri dia tak ngaku, anak tiri dia kata anak dia, beng dengan dia pula, ada anak akak beng dengan dia pula. Ini masalah tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat kita berkaitan dengan anak ni. Jadi salah satu daripada penyakit yang ada dalam hadis ini yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, baginda mengatakan siapa yang menafikan anak dia. Tujuan apa dia nafikan tadi? Kebiasaannya adalah kerana nak membuka aib, nak tunjuk aib. Budak tadi di dunia ini tak ada mak pak mu dia, mu tak ada ayah mu, orang yang bahasa tak ada asal usul. Jadi reputasi dia terganggu lah. Terganggu dia bila orang tahu dia ni mak dia dan ayah dia tak mengaku. Ayah tak mengaku, mak tak mengaku. Anak mana ni? Anak pungut ke anak mana? Anak buat tepi lokan ke mana? Anak haram ke mari mana? Ini tak mengaku gini. Bulu betung senang pula. Anak bulu betung. Ni pak ada, mak ada, hari-hari tengok tak mengaku. Dah tak ke azab gitu. Bulu betung tak apa. Dalam hutang tu. Pokok bulu. Tak apa. Ni tak hari-hari tengok mak ayah dia.
dak ngaku anak. Allah. Oh, inilah tuan-tuan, dak ngaku anak. Tahu? Apa? Mak tanggang ke siapa dak ngaku anak ni? Mak si tanggang, tahu? Ngaku dia ke dak ngaku? Bila si tanggang balik, mu bukan anak aku ke mana? Ya ngaku. Dia kata kalau anak dia sungguh jadi batu, dia kata. Dia ngaku. Tahu? Lama dulu anak jadi batu. Lama dulu. Lama ni anak kerah. Hati supaya batu dah. Tahu? Itu kau dulu anak tu jadi batu senang. Tak geruk. Duduk situ lah. Kau tepi patah lah. Senang dulu anak jadi batu. Lenentau. Anak kerah hati macam batu. Gerak depan kita. Tapi babi tak dengar kata. Dah tak seksa kita. Teruk ada mak tanggang lagi. Teruk ada mak tanggang lagi. Mak tanggang senang jadi batu. Ambil bot tengah rambau. Buat jadi replika. Senang situ. Tak ada susah-susah we makan. Tak ada susah-susah kita. Ni tak hidup. Ni tak pitish. Hari-hari. Beli sepatu raya dah. Dak wing ngamuk lalu kekoh lalu. Ni dak panggil hati supo batu teruk ada anak tangga lagi kita kata dah. Ini yang mana ibu bapa yang tidak mengaku anak dia tuan-tuan. Kerana nak mendedahkan aib dia. Nak menyebarkan aib dia ni. Mu tak ada keturunan mu orang ni. Di dunia ini Allah akan membalas dia. Allah akan balas dia. Allah Ta'ala akan menyebarkan dan membuka balik keaiban dia tuan-tuan. Di mana boleh jadi mu orang hebat, mu orang besar, boleh jadi mu orang yang berharta, berkedudukan, boleh buat benda ni di dunia, tapi di akhirat semua tu aku cabut belaka pada masa tu. Ke Allah Ta'ala mendedahkan keaibannya pula di hari kiamat tuan-tuan, ala ru'usil ashhad, di hadapan semua makhluk Allah Ta'ala. Boleh tengoklah. Inilah dia orang yang tak mengaku anak dia dulu. Inilah dia orang yang mana dia tahu perkembangan anak daripada awal, sejak daripada benih itu lagi memancuk. Sejak pada benih memancuk lagi dia tahu dah. Sehinggalah beranak keluar, akhir tak mengaku. Ke orang begini Allah Ta'ala akan membuka keaiban dia, kekurangan dia tuan-tuan di hadapan orang ramai. Dia qisasum bi qisas, ia adalah sebagai balasan balas semula dengan apa yang pernah dibuat di dunia dulu. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang keduanya hadis Muaz bin Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala ibadan la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Qila man ulaika ya Rasulullah? Qala mutabarri'un min walidayhi raghibun anhuma wa mutabarri'un min waladihi. Hadis riwayat riwayat Imam At-Tabarani. Jadi hadis ini itu baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada hamba-hamba Allah. Ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah tidak cakap dengan dia pada hari kiamat. Sedih kalau tak cakap ni tuan-tuan. Bayangkan. Tu balik hari akhirat tak cakap. Sedih kita. Telefon pura-pura dak akak. Tak sedih kita. Tahu? Kita dah akak tinggal mesej, tahu? Akak tinggal mesej, miss call pun tak ada apa juga. Tak sedih kita orang dak layang kita gitu. Tahu? Walaupun orang dak nak kita jawab sepatah pun gedik dah kita. Tahu? Kadang-kadang jawab bunyi suara apa dah. Tahu? Walaupun dak nak kita pun dak taruh hati ke kita, tapi jawab telefon tu apa dah. Tu. Main atau mesej dak ada apa tahu. Telefon pula assalamualaikum dak jawab dosa. Dak jawab mata, jawab apa dosa dak dosa pun dak jawab dak. Ini dia kata bagaimana percakapan ni penting. Kalau mak ayah kita dak cakap dengan kita tahu. Tengok paling kau tu. Teruk kita. Mak ayah dak cakap dengan kita katakan. Berasa hati. Teruk. Ini kita kata bagaimana penting percakapan tadi.
Lainlah mai ayah mu bisu mak mu bisu tu hal lain orang dak cakap hak tu. Mengucapkan hak boleh cakap dengan orang lain lebak sangat. Dengan orang lain lebak sangat, tengok lori sayur cakap sayur. Tahu. Tengok lori ikan cakap ikan. Tengok lori babi cakap babi. Tahu. Ni contoh nak kawan dengan orang lain. Oh lebak. Boleh dengan anak dak cakap. Dak perik kita. Mak ayah dak cakap. Ini kata. Ada orang begini balik ke akhirat Tuhan dak cakap dengan dia tuan tu. Wala yuzakkihim, dah Tuhan dak iktiraf dia. Mu mari dak mari mu tak ada benda. Dak era bukan VIP sangat mu. Mari mu seorang bawa diri mu seorang lah. Aku dak cara aku dak beri layanan yang baik mu. Aku dak iktiraf pun mu ni bagai orang yang hebat di hari kiamat ni. Tak ada escort, tak ada apa mu. Duduk seorang lah mu. Ni ada orang begini tuan-tuan. Ya la yang zuru ilaihim, dan dak tengok apa. Allah seksa sungguh. Alaulah. Ya. Alaulah tuan kita dak tengok kita. Allah seksa kekasih kita dak tengok kita dak. Mak kita dak tengok kita. Tu pun perik dah. Perik dah. Kita orang besar tengok kita sekapung, kita balik kabur. Allah yang berhormat tengok aku sungguh. Ya, masa apa tak di cakap orang tengok ke aku je. Ya, sadang aku pula. Bau tangan mu bau dak. Mu bau dak. Cih. Wi tangan dia baru masuk tandas. Dak. Wi bau bau. Bau apa gitu dak. Nak kabur. Nak kabur kau orang kampung dia tu yang berhormat tengok ke dia tu. Tu baru yang berhormat baru. Dak masuk lagi tu pemimpin besar. Obama mari dia kata. Salah aku. Tak ada masuk. Inilah contoh kita kata bahaya bila kita balik ke akhirat dalam keadaan tidak ada persediaan dan kita menafikan anak. Agar kita semua dilindungi oleh Allah. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.